Okey, so boleh kita mula sekarang sesi pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya akan mengajar sedikit, berkongsi sedikit berkenaan dua aplikasi yang boleh kita gunakan untuk membantu membuat penilaian berkenaan dengan pencapaian pelajar kita dalam kelas, iaitu yang pertama yang dinamakan sebagai Mentimeter dan yang kedua yang dinamakan sebagai Kahoot. Lupa untuk saya perkenalkan diri saya Nur Aziza binti Cik Mat daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik. Okey, so ada dua aplikasi yang saya nak kongsi hari ini. Yang pertama dinamakan sebagai Mentimeter dan yang kedua dinamakan sebagai Kahoot. Dan untuk akses ke Mentimeter boleh type address mentimeter.com dan untuk Kahoot addressnya ialah kahoot.com. Dan mungkin boleh download apps daripada Google App Store. Ada dua ikon tu kalau lihat untuk Mentimeter dengan Kahoot. So boleh try download sekejap lagi sebab kita akan try buat quiz sekejap lagi. Yeah. Right. Boleh cuba scan image tu untuk saya lihat apa yang berlaku sekarang, ataupun untuk scan QR code ataupun cuba masuk kepada website menti.com ataupun apps Menti dan cuba masukkan kod 9941. Puan boleh alih tak yang skrin ni sama ada chat ataupun kamera dekat betul-betul dia ada dekat atas QR code ni. Macam mana? Puan boleh alihkan tak yang sama ada chat ataupun kamera? Betul, dah hilang dah. Dah. Satu lagi yang atas ni puan. Alihkan. Okey. Okey puan. Terima kasih. Ada 13 participant sekarang. Cuba scan, insyaAllah dapat. Okay, 15 participant. Kalau tak login pun tak apa. Kalau kita guna website menti.com, terus masukkan kod yang diberikan 9941. Tak perlu sign up lagi. Sekejap saya nak cuba selesaikan. Hafiz, saya cuba nak switch kepada setting nombor 2. Saya cuba pass kepada screen nombor 2 sekarang. Unting dulu share my meeting dulu ada. Share. Okay. So kita boleh mula quiz menti kita sekarang. Ready? Kita mula. Jaja jawab soalan dulu dalam chat tu yang Muhammad Izzuan Nazri tanya tu. Mana Dr. Maria? Ada mesti soalan dia. Lepas ikut dalam apps tu tulis be prepared, betul ke? Satu betul kalau ikut ke atas tu. Baik. Tak boleh masuk Dr. Maria.
Boleh masuk tak? Yang Izzuan tu, tanya dia dah boleh masuk ke belum? Right, kalau sekejap lagi satu cara. Boleh masuk. Boleh masuk. Dan jangan saya try masuk menti.com. Menti.com, jangan masuk Mentimeter. Mentimeter untuk buat soalan. Menti.com. Ada sebenarnya Menti.com. Alright, boleh? Boleh masuk? Ada yang tak boleh masuk? Right, Menti.com betul. Mentimeter.com untuk kita create kita sebagai creator. Jadi untuk kita main, kita guna Menti.com. Right, so boleh kita right, fine. Tengok dah jetik. Wah, siapa tu? Right. Happy. Alhamdulillah. So, word count ni kita boleh buat masa mula-mula nak encourage student kita untuk mula bersuara, menyatakan apa yang dirasa dan sebagainya. So, it's good untuk kita dapatkan feedback dia daripada awal sebelum kita mulakan sesi quiz kita. Ada lagi yang nak masuk? Fine. Alhamdulillah. Okay. Sekali lagi. Good, tak ada apa. InsyaAllah kita okey je. Right. So, boleh saya move kepada next slide. Right, so kita cuba nak buat voting sikit, nak tengok apa feedback dengan work from home daripada participant daripada UMT. So, I'm choosing all the positive words. Happy, awesome, enjoy and peaceful. So, let's vote. How do you feel about work from home? Alright, so menggunakan Mentimeter, kita boleh buat activity pool untuk dapatkan feedback daripada responden. So, kita boleh lihat jawapan yang diberikan oleh responden pada masa tersebut. Dan kita boleh set berapa lama kita nak open voting ni. Either kita nak set atau kita nak close voting ni dalam tempoh masa tertentu. Okay, maksud let's say sekarang ni kita nak close bila? Nak close berapa minit dalam masa, kita ada countdown, kita akan close dalam masa 2 minit, kita akan close voting ni. So, alright. So, Alhamdulillah majority kata enjoy to work from home. Right, Alhamdulillah. So, next. Alright, kita buat sikit quiz berkenaan dengan staff teknikal kita. So, saya minta dalam gambar ni cuba cari mana satu Encik Muhammad Hafiz kita. Right. Mungkin ada yang pertama kali nak kenal ataupun belum kenal lagi. Right. Ada vote untuk yang pertama tu. Right, untuk dua pun ada.
Ada lagi vote yang masuk. Right, so ini mungkin kita boleh guna dalam kelas untuk contohnya kita nak buat aktiviti awal dengan pelajar, nak select siapa ketua kelas berdasarkan sesuai dan sebagainya. So kita minta student buat voting, pilih ketua kelas dan sebagainya. So show the correct answer. Dalam kes ni dia akan highlight nombor 3. So alhamdulillah majoriti kenal Encik Mama Hafiz kita. Dan next soalan yang kita nak go through ialah kenaan tajuk ni berkenaan dengan tajuk quiz ni berkenaan dengan IELTS UMT. So just be prepared untuk kita jawab soalan sedikit mengenai sejarah UMT dan sebagainya. Right, so kita lihat nanti siapa yang paling tepat menguasai topik IELTS UMT. Right, so ready semua untuk kita mula? So, kita ada 51 partisipan sekarang, alhamdulillah. Right, so saya rasa dah tak ada player nak masuk sekarang. Alright, cuba jawab dari telefon anda. Alright, so berapa warna ada pada UMT? Alright, kita ada 5 warna pada logo UMT. Alright, okay, next. Kita boleh lihat soalan yang berikutnya. Alright, top ranking siapa sekarang? Okay, Apandi top ranking. Alright, terima kasih. So kita boleh lihat pergerakan markah nanti pada leaderboard. Alright, saya nak tanya berkenaan dengan niche area UMT. Okay. Alright, ramai yang betul. 17 jawab Marine and Aquatic Resources. Alright, tahniah pada yang jawab dengan tepat. So, kita boleh lihat pada leaderboard siapa yang leading sekarang. Right, adakah Apandi mengekalkan markah dia? Okay, nampaknya ada berlaku perubahan kepada ranking. So, Hani. Alright, tahniah Hani, nombor 1 pada masa ni. Right, so jadi untuk kita move next question. Alright, so take a breath sekejap. Alright, call balik sejarah UMT. InsyaAllah kita cuba jawab dengan tepat sekejap lagi. Ready? Sini lagi. Alright, ini keyword menunjukkan apa? Vision, mission, slogan ataupun philosophy of UMT. Alright, so 28 partisipan yang tepat mereka ini adalah vision UMT. Tahniah. Kita lihat balik leaderboard. Adakah Hani kembali menguasai ataupun berganti tempatnya? Okay, so kita boleh lihat ada perubahan di situ. Okay, sekarang Khairul boleh tempat yang pertama. The next question, kita ada lagi. Alright, slogan UMT. Yang ini kena type sikit. Alright, yang ini kita bagi masa lama sikit untuk type slogan. Alright, UMT boleh. Alright, so ini Ocean African Discovery for Global Sustainability. So ini adalah slogan UMT. Aku saya set masa ni mungkin cepat sikit. Mungkin nanti masa kalau kuis sebenar kita boleh kontrol masa. Sebab kita ada masa tak lama dekat ni. Kita buat teaching hari ni. Alright, next question. Alright, kita lihat. Kita ada yang betul dalam kes ni untuk soalan ni. Alright, ini sejarah. Betul atau tidak?
UPM untuk Center of Fisheries and Marine Science. Right, so lihat balik pada leaderboard, siapa yang leading sekarang. Okay, nampaknya markah hampir sama. The good thing is dalam kes ni pelajar kita excited untuk lihat siapa yang leading every time kita buat soalan dan sebagainya. So Khairul lagi masih mengekalkan tempat yang pertama. Right, last question, siapakah kita punya pengarah di PPBI? Right, yang handle ataupun yang organize bengkel kita untuk staff dan sebagainya. Alright, kita lihat siapa jawapan yang paling ini. Alright, ramai yang menerka dengan tepat. Prof Maizura adalah kita punya Director untuk Talent Development and Innovation at UMT. So, tahniah pada semua peserta dan kita boleh lihat pemenang di kuis ini. Alright, so tahniah kepada Khairul, pemenang kita pada kuis kali ini. Alright, so itu saja yang saya nak share. Yang ada boleh kita buat dalam Mentimeter, yang mana kalau kita lihat, it's good di awal tu untuk kita attract pelajar untuk engage ataupun dalam KC untuk mula bersuara untuk menyatakan pendapat dan sebagainya. So kita move kepada tahniah kepada pemenang Dr. Khairul tadi. So kita move kepada next section. PowerPoint saya tak gerak. Ya betul Dr. Syahri, bila kita buat Mentimeter, pelajar nampak lebih berani untuk menyatakan dia punya dalam kes ni bila kita buat word count tu dia berani untuk menyatakan pendapat dan sebagainya. Alright, sekejap okay, so kalau kita lihat, saya cerita dulu berkenaan sikit berkenaan dengan Mentimeter. So dia allow untuk kita engage dengan interact dengan kita punya target audience. Dan apa yang ada dalam Mentimeter juga di-encourage untuk kita buat interactive presentation, right? Dan yang berikutnya dalam Mentimeter kita boleh buat activity pooling, dapatkan feedback daripada pelajar, dapatkan feedback daripada staff dan sebagainya bila kita nak buat sesuatu keputusan, dan kita boleh lihat in term of ranking yang paling mana yang dipilih oleh user. Sekejap PowerPoint saya bergerak. Bergerak untuk the next slide. Alright, so kemudian boleh bagi tulis email masing-masing. Ini bagian yang dikatakan kepada Mentimeter. So berikutnya yes, kita we can sign up this version, but I will brief about the package that Mentimeter have at the moment.
at the moment. Actually, it's my slide. Hello? Yang tak jelas? Suara tak jelas? Right? Okay, so Mentimeter ada beberapa features yang kita lihat tadi, kita present dengan engage kita punya audience, kita boleh keep student engage, kita boleh cuma kekangan dalam Mentimeter ni in term of data yang kita dapat daripada quiz tu, dia dalam bentuk PDF. Maknanya dalam case ni dia mungkin agak susah sikit lah untuk kita buat analisis dan sebagainya because of free features yang ada. Dan kita boleh create interactive presentation dan kita boleh buat word cloud yang kita lihat tadi tu, yang mula-mula saya tanya how are you today dan sebagainya. Dan dia ada Menti mode yang mana dalam Menti mode kita boleh kawal kita punya presentation menggunakan kita punya handphone. So tak payah tekan keyboard dan sebagainya, just klik pada screen telefon kita dan kita boleh control presentation. Dan yang last kali kita boleh create fun quiz competition. So next, Mentimeter. Okay, ada soalan. There is a question from the participant asking about the free package. So there are 3 package for Mentimeter. Free, educational basic, and you have educational pro. So all the price stated in the slides. But then for free, you can have unlimited audience size, you can have unlimited presentation, and you can have unlimited quick slide. But actually when I try, there is some limitation because I can put a few slides for a particular type of question. Right. So next is educational basic. So you have more features compared to basic features. Then last one is educational pro, so you can have more features compared to the rest plan. So it's up to you. If you want to subscribe for educational pro, so you can subscribe. Right? Okay, so kita nak mula menjadi content creator, yang mana dalam case ni saya minta kepada semua participant untuk sign up baru bagi yang mula-mula baru nak menggunakan. Go to website mentimeter.com, not menti.com, Mentimeter. Go to mentimeter.com and then quickly sign up. If you are the first for the first time to use the platform, then you have to sign up using your UMT email or your Gmail, right? Okay, so this is part of interface yang ada dalam which is kalau you lihat dalam Mentimeter ni ada your presentation, inspiration, so upgrade of course because we are using a free plan, and then you can have branding and color, account and help. So in your presentation, you can have all the presentation related to your subject, so you can create a folder. So we will do all this activity later on. Then you can have this folder, and then under this folder you can have a subtopic for each folder. Right? Okay. Again, my slide hang. Yeah. Puan Liza dia hang ke ataupun Puan Liza kena tekan dulu dekat slide dekat PowerPoint tu baru boleh di next. Sebab aku Puan Liza klik dekat meeting tu yang jadi alright. Okay, so terima kasih Hafiz. Dekat home tu kita boleh lihat ni folder-folder yang ada dalam home. Dan under inspiration, so kita boleh lihat di some sort macam dia provide template lah untuk kita ambil semua dalam slide kita, maknanya kita boleh include dalam kita punya slide. Alright, so based on
on my experience, apa yang saya try guna dalam Mentimeter ni ada limitation. So dia ada part yang kita boleh lihat dalam ke atas ni, popular question type, kita ada quiz competition dan kita ada content slide dan juga advanced. But then again, because we are using free plan, of course there are some limitation yang boleh kita lihat nanti. Alright, so everyone get ready kalau kita cuba nak buat. Kalau kita dah lihat tadi dan merasa macam mana menggunakan Mentimeter, so can we try to use ataupun dalam case ni kita nak develop quiz bagi subjek kita. So are you ready everyone? Okay, go to, let me show you this. Go to Mentimeter.com. Right, because saya dah sign up dan saya dah login, so saya just terus boleh guna presentation ni. Okay, so ada yang cuba sign up terus login. Bila kita lihat apa yang jadi. Semua okey untuk saya proceed. Okay, kalau ada yang ada masalah, cuba type dekat chat. Saya boleh lihat nanti apa masalah dan sebagainya. Alright, so kita lihat tapi ni kita ada di presentation. Kita boleh buat folder so, macam apa yang saya buat sekarang ni. So mungkin boleh buat ada beberapa slide dan kita ada based on topic, kita boleh buat based on topic. So dalam topik tu kita mungkin ada perkongsian dan sebagainya. Alright, so kita ada presentation, ada topik yang kita bila kita create, so ada function. Yang ini untuk Menti mode yang mana kita boleh control slide menggunakan telefon. Dan yang ini untuk kita share voting ataupun link ataupun result. Yang ini untuk kita buat export result, but then again limitation dalam Mentimeter ni di dalam bentuk PDF, dalam bentuk slide. So yang ini kita nak move kepada folder tertentu kalau kita dah nak combine dan sebagainya. Ini kita duplicate dan last kali boleh kita delete. Okay, untuk kali pertama kita guna, alright, so kita boleh lihat kita mungkin boleh buat dalam case ni kita ada new presentation. Alright, so just type in sini subjek yang you nak buat dan sebagainya. So kalau dah ada soalan, lagi better untuk kita ni, kita try. So let's say kita dalam case ni my first Mentimeter. Okay, saya tahu ataupun saya ambil nama simple saja. Online quiz. Online quiz, so kita create. Right. So once kita dah create, alright. Ini yang saya masukkan tadi. So ada beberapa type of question yang boleh kita cuba. So yang word count tadi yang saya tanya how are you today dan sebagainya, so saya ambil pada word count. So kita boleh buat multiple choice, kita boleh buat dalam bentuk scale. Alright, kita boleh tanya you expect dan kita minta dia buat ranking. Yang ranking ni kita tak dapat nak buat because of yang ni untuk premium package, dan kita boleh buat image cloud yang saya masukkan ke staff PPKA tadi, Encik Hafri, Encik Hadi dan sebagainya. So saya guna yang image choice, dan kita boleh buat open-ended yang saya tanya tadi berkenaan dengan slogan UMT, dan Q&A pun boleh kita juga buat untuk dapatkan opinion daripada partisipan. Right, so let's say dalam case ni saya nak buat soalan yang pertama berkenaan dengan kita just orang kata nak refresh dulu student kita. So kita just pilih type tadi yang ada, kita buat slide, type word count saya ambil mula-mula. So word count, so kita go to content, so dia akan type, kita nak type soalan apa. Alright, so
kita dah ada soalan dalam Microsoft Word dan sebagainya, so kita boleh limit berapa dia nak dan sebagainya, 4, 5 dan sebagainya. Yang saya minta masuk tadi adalah lebih kurang 2. Right, so choose filter language ataupun dalam kes ni kita nak kita submit multiple time, so just kita control melalui sini je lah. Right, so customize kat tepi ni kita nak buat close voting, hide bar dan sebagainya, so ini kita boleh lihat. Dan themes dalam kes ni apa yang kita nak buat ialah kita nak pilih latar belakang warna latar belakang kita punya presentation. Right, sudah bertukar jadi warna hitam. Okay, next. Soalan yang berikutnya, so maknanya dalam ni kita akan minta student untuk jawab lah nanti. Kita just standby saja soalan dulu. Dan yang kedua, bila kita nak add slide, so kita just go to add slide. So mungkin kita ada soalan yang kita nak tanya pada pelajar. Contohnya kita nak tanya soalan berkenaan dengan, mungkin kita nak tahu sejauh mana pelajar kita tahu siapakah Perdana Menteri kita, who are the first Prime Minister of Malaysia. So let's say we try to get this multiple choice. Okay, the thing is dalam multiple choice ialah satu. Okay, so just ni kita baru nak buat ice breaking dengan pelajar kita. Yang ni tak ada markah lagi. So who is the Prime Minister of Malaysia? So mungkin kita dah ada set jawapan yang kita dah tulis di Microsoft Word. Kita just copy. Kuliah online ni. Paste. Right, so see. So let's say ini just untuk kita buat ice breaking mula-mula lah, nak minta dia ready untuk main dan sebagainya. So ada beberapa pilihan yang kita boleh lihat. Dalam kes ni kita boleh buat pi, dot ataupun bar. Right. Dan kita boleh minta ataupun kita boleh tunjuk correct answer yang mana. So untuk choose the correct answer, so kita kena tanda which one is the correct answer. So kita show result in percentage. Okay, so dia akan tunjuk result nanti. Next, yang kita nak buat soalan ialah berkenaan dengan soalan yang mana dalam ni kita akan ada, saya nak tunjuk cara untuk masukkan. Okay, so kalau lihat kita masih lagi boleh masukkan soalan daripada, okay, so contoh saya nak masukkan dalam kes ni saya masukkan soalan saya ada soalan berkenaan dengan gambar yang mana saya dah cari dulu dekat internet. Dan soalan ni saya akan masukkan dalam dekat type tadi saya pilih berkenaan dengan quiz competition. So maknanya dalam ni saya nak tunjuk macam mana skor markah boleh dipaparkan dalam screen kita tadi yang kita nampak. Siapa leading nombor 1 dan bila ubah soalan leading nombor 2 dan sebagainya, so ada pada leaderboard. Right, yang bawah ni leaderboard. Okay, then kita akan mula masuk soalan dalam content. So, kalau lihat ujung ni menunjukkan limitation of word yang diberikan kepada kita, berapa perkataan yang boleh ataupun baki yang tinggal. Right. So kita lihat, kita boleh masukkan gambar dalam ni. Saya dah ada beberapa koleksi gambar yang saya dah cari terlebih dahulu. Ya, saya cari gambar. So kita just drag and drop gambar tu ke sini. Adjust. Right? So kita save. Dan kita masukkan jawapan kepada setiap soalan. Apakah nama ni, kita tanya dia. Just to get daripada pelajar.
ke sekarang ni untuk buat? Ataupun rasa laju saya ajar sekarang ni? Kalau ada sebarang isu boleh tanya. Maksud tak boleh buat soalan yang ketiga tu yang mana? Okay, type of question ke? Okay, sekejap saya masukkan dulu kejap jawab soalan saya. Ya, saya tekan dulu ni. Kalau kita ada option banyak lagi untuk jawapan kita dan sebagainya, so just ni. So sini masa yang saya kontrol tadi. Okay, ni jawapan yang betul, so just klik. So time. Nak buat lama sikit, alright, nak buat lagi kurang dan sebagainya. So ini yang menyebabkan tadi ada partisipan yang boleh dapat skor lebih tinggi daripada orang ni because of saya set faster the right answer, get more points. Right? Okay, so yang mana Dr. Maharani tanya tadi tu? Okay, so because of, okay, dalam dalam popular question type memang dia limit setakat saya guna sampai 3 boleh guna. Yang tadi saya buat masa kita mula-mula run tadi tu kita boleh buat word cloud, saya boleh buat multiple choice, saya boleh buat image choice. So Dr. Maharani mungkin dalam kes ni boleh tambah dalam quiz competition. Because dalam question type tidak ada leaderboard yang ditunjuk. Leaderboard tadi yang kita tunjuk markah. Siapa nombor 1, nombor 2 dan sebagainya. Okay, so kalau quiz competition, dekat bawah ni kalau kita lihat ada satu yang dinamakan sebagai leaderboard. So leaderboard ni lah yang akan tunjuk siapa yang lead pada masa tersebut. Okay, so then yang kita boleh buat kalau kita nak tambah lagi quiz, jangan ambil dekat popular question type, kita ambil dekat quiz competition. Right, so bila kita ambil dekat quiz competition ataupun dekat type answer, so kita boleh tambah lagi. Alright, so lihat kita boleh tambah lagi. Dah ada soalan yang kedua. Dan again, kalau kita lihat, kita ada leaderboard dekat belakang ni. Alright. So kalau kita tak nak leaderboard boleh. Kita boleh remove. Maknanya dalam hal ni, pelajar akan tahu keputusan markah tertinggi di akhirnya nanti. Dan kalau dalam kaedah yang saya buat sebelum ni, setiap kali dia run quiz, dapat jawapan, setiap kali tu lah pelajar akan tahu ranking dia di mana dan sebagainya. Right? So ada lagi yang ada masalah untuk buat soalan? Okay, bagus Dr. Maharani, pandai. Okay, so kita masuk last question. Bukan saya nak tunjuk kat sini satu lagi. So, kita ada 14, ada 13, ada 12. Dan kita boleh add kalau ada lagi satu soalan jawapan contohnya. Belum. Mak siap-siap jawapan yang kita ada 14, jalur yang ada pada bendera Malaysia. So time limitation kita buat 15. Okay, so fastest. Ini option yang terpulang pada kita instructor untuk masukkan yang part mana dan sebagainya. Okay. Okay. So then selesai daripada kita dah buat soalan dan sebagainya. So now back kepada home. Actually dalam question tu kita boleh masuk sampai 6 Cik Farid. Dan popular tu kita boleh masuk sampai 3. That's the limitation of free lah. Compare dengan satu lagi application yang saya nak tunjuk, yang itu setakat saya guna tak ada isu untuk berapa soalan yang boleh kita buat. Okay, so yang tadi yang kita dah buat tadi tu 2 minutes ago, kita dah ada online quiz dan ada 6 soalan dan belum ada lagi partisipan yang menjawab. Alright. Betul Encik Farid, maknanya dalam kes ni apa yang kita bagi ialah kita bagi pilihan kepada pensyarah untuk pilih yang mana sesuai. Mungkin kita boleh buat Mentimeter untuk create ataupun ice breaking dengan pelajar kita dan sebagainya. Alright, so kita buat show presentation.
So kalau kita lihat ini soalan yang pertama dan sini function yang kita boleh control. Right, mungkin kita run quiz ni beberapa kali dalam kelas kita dan sebagainya. So ataupun dalam case ni kita boleh buat ada soalan yang kita nak memerlukan countdown, right? Because dalam case ni tak ada lagi pelajar yang jawab quiz ni. So, kalau katakanlah quiz ni kita nak main 2-3 kali. Show presentation. Alright, kita back tadi. Sorry. Okay, sama ada you nak go through dekat sini, present. Alright, jumpa. Okay. Ataupun you patah balik ke sini, tadi ada dua cara untuk kita buat presentation. You go back to folder tadi tu yang nama online quiz. Then you click show presentation. Okay, boleh Syikin? Alright, Yusnita tanya Kahoot boleh tak bezakan masa? Okay, Kahoot boleh bezakan. You nak buat soalan pertama 10 second, 30 second, soalan kedua nak 5 second pun boleh. Masalah. Alright, okay. Okay, so sekarang kalau kita lihat kita dah ada quiz yang kita baru buat tadi, baru create tadi. Alright, so kita boleh lihat kita ada yang kita nak buat menggunakan QR code tadi. Okay, show QR code for voting. So, yang ini dia akan create QR code, kita copy image QR code tu dan kita paste dekat kita punya slide dan sebagainya. Kita share dengan student. Dan ada keyboard shortcut yang boleh kita guna. Contoh kalau kita nak create QR code, kita just tekan satu function saja, just dot, dan dia akan show kita punya QR code. Right, so ini shortcut yang boleh kita tahulah yang ada dalam Mentimeter. Okay, so function setting ni boleh kita lihat baliklah sama ada buat full screen, nak ada tak ada, tak ada dan sebagainya. Nak high result, nak close voting, alright. Nak buat countdown bagi soalan tertentu, kita nak perlu semua orang jawab dalam masa tertentu dan sebagainya, so kita boleh set dekat sini. Okay, so ada soalan berkenaan dengan Mentimeter. Okay, the thing is, okay, saya tunjuk berkenaan dengan apa yang ada dalam because of this application is free Kak Yati. Dia ada limitation dia. Contoh macam hari ni kita dah buat online class. It's not good compare dengan sport result yang dia ada hanyalah sangat terhad. Yang mana kalau kita nak spreadsheet tu kita kena upgrade. That's the disadvantage lah yang ada dalam ni. So apa yang boleh kita buat, kita download PDF yang mana dia bagi jawapan tu pada berapa orang yang jawab, dan lepas tu dia bagi dekat leaderboard tu kita boleh lihat. Alright, dalam bentuk PDF macam ni. Alright, so this is the limitation yang ada dalam Mentimeter. Okay, so clear semua? Alright, kita dah 10.50. Sebenarnya kita baru go through kepada Mentimeter. Alright, okay, terima kasih Dr. Syari. Macam mana tim e-learning? Kita 10.50 sekarang. Untuk Maima? Proceed je, Jah. Proceed? Boleh je. Boleh je. Boleh. Tak ada masalah. So, kita go through kepada application yang kedua. Application yang kedua. Okay. Switch screen. Alright. Okay. Kita move kepada Kahoot. Alright. So I believe ramai yang biasa guna Kahoot dan sebagainya. So jangan masuk kahoot.com. So cuba masuk kepada kahoot.it. Saya akan bagi link sekejap lagi. Sekejap ya, saya lihat soalan yang ada. Alright, soalan ni yang saya akan bagi ni berkenaan dengan general knowledge. Okay. Sekejap ya. Stitch. Sekejap tengah generate code untuk Kahoot.
boleh nampak pada skrin saya sekarang Kahoot. Menggunakan kahoot.it ataupun kahoot.app. Alright, so okay, thank you Dr. Sita. Thank you for joining. Alright, so the pin number is 1291638. So ada pattern yang you have to key in on the screen. Alright, so kita boleh masuk the pattern yang Kahoot generate. So please follow the pattern. Warna merah, hijau, kuning, biru. Alright, pattern dia berubah every 7 second kalau tak silap saya. So for the security purpose. Alright, let's close connection ni. Is it okay everyone? Pattern tu cuba tengok dekat skrin dia keluar. Dr. Faizal nampak tak pattern? Warna yang dekat bawah ni. Dekat bawah ni. Boleh? Dengan sistem partisipan dan bangunan. Kita cara untuk buang dia. Right, sekejap. Saya keluar sekejap sebab kata ada yang pattern Alright, so saya cuba close dulu. So saya remove balik. Right, general knowledge. Ish. Alright, minta maaf kepada yang dah login. Alright, so sekejap saya ubah pattern. Alright, so saya turn off pattern. Alright, cuba lagi sekali minta maaf. So pin baru diberikan. 7 second tu bukan saya set Kahoot yang beri. Okay, so kita ubah pattern. Kita buang pattern. Boleh? Alright, so okay, nanti saya akan terang kenapa ada pattern dan sebagainya. What's the purpose of having a pattern. Alright, come on. Alright, there's 30 players. Alright. Wah, siapa tu sedikit merah. Okay, ada lagi nak ni. Boleh kita mula. Kita ada masa ni.
then next. Right. So, nombor 1. Ya, music tu boleh kita pilih Dr. Ismail, kita boleh tukar. Nanti saya akan tunjuk setting macam mana. Kita boleh pilih. Right, yang kedua. Okay. Right, okay. Ramai yang jawab yes. Sebenarnya ada white strawberry. So, saya jumpa juga semalam. Okay. Okay. Tak berubah ranking kita nampaknya. Alright, ada satu klip video yang saya sediakan dalam ni. Saya set masa dia. Yang mana dalam PS ni saya cuba link dengan YouTube. Saya tak tahu berapa. Emilia tak nampak soalan. Right, so ini saya cuba konsep yang mana saya klik video, kita boleh set masa tertentu dan kita boleh minta student dengar dan jawab. Maknanya lagi kalau dalam kes ni ada limitation of internet speed dan sebagainya, so it might be delay lah sikit. Kita punya ni semua kita set masa dia lebih lama. Okay, so kita boleh lihat in term of ranking, masih lagi nombor 1. Right. It's 11 o'clock. IT ke dan masukkan nombor PIN. Next. Right. Sekarang naik ranking, ada perubahan pada ranking. Selalu bodoh. Ya, soalan kena tulis jawapan mana? Kasih dah tulis. Yang dapat dengan tepat. Okay, so next, nombor 1 sekarang. Secure jawapannya. Kita boleh masukkan image dalam ni. Ini saya buat 20 second. Soalan true false, bila kita buat. So yang ni satu set masa lama sikit.
world population yang ada. Billion. So FS. Alright. Dah menghitung. Okay. 2 soalan terakhir. Ramai nilai. Alright. Last question. Right. So ranking masih lagi cat nombor 1. The last question we have. Right. So just nak tahu siapa nak buka question dan biasanya soalan ni saya di akhir quiz kahut kita dengan pelajar nak tahu some knowledge dia lah nak dengan nama. So nombor 3 tanya tag. So nombor 1 ialah habis training kita buka yang saya nak tunjuk sekarang ialah macam mana untuk kita menghasilkan kahut. Alright, so tahniah kepada Dr. Lah, Dr. Saifullah ke. Alright, so cuba kita masuk kepada kahut.com. Kahut.com. Okay, so dekat Kahoot apa yang boleh kita buat, kita boleh create and kita boleh post ataupun share. Dan last kali kita boleh buat dalam Kahoot ialah kita boleh buat berkenaan in term of analysis. Mentimeter mungkin ada limitation. So Kahoot membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alright, ada beberapa package sebenarnya dalam Kahoot, free, pro ataupun premium, dan ada untuk kita bayar sama dengan Mentimeter tadi. Okay, next yang saya go terus sikit berkenaan dengan yang ada dalam platform Mentimeter, dalam platform Kahoot. So dia ada home yang mana kita boleh lihat semua My Kahoot ni, Kahoot yang pernah saya hasilkan, dan kita boleh lihat secara seperti lalu lah latest report yang ada dan sebagainya. Kita ada Discover yang mana dalam Discover ni dia membantu kita untuk mencari topik yang mungkin kita nak buat untuk quiz kita. Contohnya sekarang ni mungkin kita nak tahu berkenaan dengan COVID-19 kita kata. So kita just key in COVID-19. So we will see some example yang pernah dibuat oleh creator lain berkenaan dengan COVID-19. So kita just boleh play quiz-quiz yang ada. Ataupun dalam musim PKP sekarang ni mungkin mak-mak nak cari depan ayah nak cari quiz untuk anak-anak, just in the keyword, so dia akan keluar dan kita boleh play quiz yang ada. Kita boleh play right, bersama dengan family dan sebagainya. Ini quiz yang orang lain dah pernah buat. Right? So dalam Kahoot pula dia memaparkan set soalan yang pernah kita buat.
Dan kita boleh buat setting di sini untuk ubah dan sebagainya. Dan saya cerita sikit lagi satu berkenaan dengan report. Okey, kelebihan yang ada pada Kahoot ialah kita boleh download result yang ada. So contohnya macam tadi, kita dah dapat result berkenaan dengan general knowledge. So apa yang berlaku, kita boleh download yang ada, jawapan yang ada. So kita ada markah di sini dan kita boleh lihat markah bagi setiap pelajar. Okey. Okay, ini yang ada. Right, so kita boleh lihat statistik pelajar kita, final score, Kahoot summary, dan kita boleh lihat secara terperinci bagi setiap soalan yang ada. Okay, satu quiz ni merujuk kepada soalan lah yang kita jawab tadi. Okay. So then lepas daripada tu, yang saya nak tunjuk sekarang ni ialah macam mana kita nak menghasilkan Kahoot. Right, so kita mula sekarang. Semua ada masalah dalam login ke semua? So kita mula buat soalan. Alright, so kita go to kepada create, dan dalam function create ada beberapa option yang diberikan. Internet slow. Alright. Alright, ada beberapa pilihan yang diberikan. Kita ada create, kita ada teach with slide. Kalau lihat kat ujung ni kita ada lambar ni menunjukkan untuk premium dengan pro. So yang kita boleh guna ialah Kahoot Performative template yang diberikan oleh instructor, dan juga kita boleh buat blind Kahoot. Blind Kahoot ni more on kepada kita nak tahu pengetahuan awal pelajar kita dan sebagainya. Ada lagi satu, pool. Okay, function pool ni kita mungkin boleh buat dalam Mentimeter. Kita buat tak tidak tahu berapa persen orang setuju tak setuju dan sebagainya. Sebab dalam Kahoot benda ni kita kena subscribe. Dalam package yang tak masuk dalam package free. So kita create dulu yang pertama. So kita ubah pada setting. Alright. Okay. Kita type dulu tajuk yang kita nak buat sekarang ni. So let's say kita nak buat quiz berkenaan dengan apa. Let's say katakanlah dalam case sekarang ni kita nak buat quiz tentang kita punya awareness of COVID-19. Contohnya kita nak buat quiz berkenaan dengan awareness berkenaan dengan COVID-19. Contoh kita buat COVID-19 awareness, kita kata. So, kita nak tahu sejauh mana masyarakat menyedari tentang berkenaan COVID-19. So kita this is optional untuk kita type. So kalau kita ada cover image yang kita nak masukkan, just klik pada cover image dan carilah mana-mana gambar yang kita rasa bersesuaian untuk kita masukkan dalam ni. So mungkin kita boleh ambil 1-2 gambar dan sebagainya kalau ada. Let's say kata kalau dalam sekarang ni saya ambil gambar ni, upload, dan language pun ada untuk kita ubah dan sebagainya. English, Malay pun ada dalam ni, tersenarai dalam ni. Malay ada. Right. So okay, ni music yang kreatif siapa tanya tadi kan. Yang ni kita boleh music, kita dengar dia dulu. Okay. Ini saya speak tadi, yang asal basic tadi yang kita buat. Okay, then kita klik done. So settle pada bahagian setting. So far okay ke? Ada yang ada soalan? Tanya? Limitation. Limitation setakat ni saya guna ada isu Tak ada limitation kan? Tak ada limitation. Kalau tengok tadi pun saya dah boleh buat sampai 15 soalan. 15 tu pun dah banyak untuk kita jawab dengan student, because mungkin ambil masa lebih kurang dekat 20 minit juga untuk selesaikan. So kita cuba dulu satu soalan. Okay, saya nampak ada soalan daripada Dr. Maharani nak tanya question. Alright, repeat add untuk music. Alright, music ni kita boleh buat 2 cara. Satu pada setting di sini. Right. Okay, so bila kita lihat dan sebagainya.
didengar dulu kalau ada dengar dan sebagainya. So ubah di sini boleh Siti Kamilah dan okay. So let's say kita kena dalam kes ni, saya nak type berkenaan, saya nak buat berkenaan dengan kempen tentang coronavirus. So saya dah ada soalan yang saya sediakan, what is coronavirus? So mungkin dalam kes ni saya boleh masukkan gambar, mungkin gambar yang sama atau gambar yang lain dan sebagainya, sebelum kita boleh masukkan satu. Dan di sini kita boleh ubah time limit dia yang saya kata tadi tu. So time limit kita buat paling lama 240, right? So 240. Kak Yati, suara saya slow ke? Okey. Boleh dengar jelas? Right, so kita boleh ubah time limitation di sini pada 5, 10 dan sebagainya ikut kepada kita punya keperluan. Dan point kita boleh sama ada nak bagi soalan tu tak ada markah langsung, kosong, ataupun kita boleh bagi 1000, maximum is 2000. Okey, jelas Dan yang berikutnya, pada image reveal ni kita pakai yang basic, kita tak boleh nak buat banyak option. Kalau image reveal ni, kalau kita buat 3x3, 5x5, maknanya image tu akan dikeluar secara perlahan. Kita boleh jadi student jadi suspend lah, nak tunggu gambar apa yang keluar ni kalau kita buat 8x8 dan sebagainya. So kita boleh masukkan jawapan di sini. Yang pertama, viral bacterial infection. Dr. Mahrani ada tanya soalan berkenaan dengan equation, tapi kita boleh lihat nanti. Di atas ni ada equation. Alright, so mungkin Dr. Maharani boleh try di sini kalau ada. Ataupun kalau Dr. Maharani ada gambar equation tu, boleh masukkan sebagai image dia. So Dr. Maharani boleh screenshot gambar equation dan upload sebagai image. Boleh Dr. Maharani untuk matematik, untuk masukkan equation mungkin susah kita nak type dalam ni, kita masukkan dia punya image. Right? So then kita masuk jawapan yang kedua. So kita masukkan viral infection sebagai jawapan yang kedua. So which one is the correct answer? So of course this one is the correct answer. What happen kalau kita terlupa untuk klik ni? Right, let's say katakanlah saya terlupa untuk pilih answer dan sebagainya. So let's say katakanlah saya klik done. So Kahoot akan check yang kita type ni maknanya ada jawapan yang tak dipilih lagi dan sebagainya. So kita back to edit. Maknanya dalam case ni in term of control, Kahoot provide control. So kita macam Mentimeter tadi, mungkin kalau kita terlupa, kita tak perasan dan kita run, baru kita nampak masalah tu. So 2, 3 ni adalah optional untuk kita masukkan. Apa yang Syekh masukkan apa ya? Senarai jawapan ni kita type dekat sini, dekat bawah ni. Alright. So itu cara pertama untuk kita masukkan jawab soalan dan juga jawapan. Okay, so semua kes setakat ni. Yang kedua, cara berikutnya untuk kita masukkan soalan yang mana kalau kita lihat setting tadi kita boleh ubah balik. Saya nak tunjuk cara yang kedua, yang mana kita boleh buat soalan true false, right? Ataupun dalam kes ni saya tunjuk satu soalan lagi berkenaan dengan yang saya kata berkenaan dengan right, saya cuba ambil soalan lagi satu. Right. So kalau kata dalam kes ni, kalau kita nak masuk image pun tak apa, kalau kita nak upload gambar pun lagi better lah untuk student lihat dan sebagainya. Alright, so kita boleh masukkan satu gambar di sini. Dan function tadi yang saya cerita tu kita boleh buat. Kalau siapa ingat tadi yang kita buat alfabet yang ke-15, saya letak gambarkan huruf M, saya letak gambar huruf N, O dengan P. So ini option yang boleh kita masukkan. Dekat sini, saya upload image. Okay. So, yang ini mungkin kita boleh type lah 1-2 jawapan. Contohnya kita guesses.
sudah kita kata yang kedua mungkin dalam kes ni kita droplet, right? Dan kita kata dalam kes ni pula contohnya kita ada the correct answer is droplet. Dan untuk soalan berkenaan dengan YouTube, kalau lihat tadi ada saya masukkan satu video daripada cerita P. Ramlee, yang mana dalam kes tu kita boleh masukkan soalan, yang mana saya nak masukkan satu video berkenaan dengan how to stay safe from COVID-19, dia kata. So go to YouTube link. So far okay? Okay. Right. So kita go to YouTube link. Terus je terus. Alright, so contohnya kita type keyword tu, tengok kalau ada keluar video yang berkaitan dan sebagainya. So just copy the link kalau ada. Because saya dah provide sebelum ni ada satu link yang saya dah ambil dan sebagainya. So saya just key in link yang ada. Dan dalam YouTube, dalam Kahoot, dia ada in term of limitation, in term of masa yang kita boleh set. So kita mungkin boleh set dalam kes ni, saya nak set daripada second 0020 hingga 0030. Right, done. So kalau kita lihat dulu guna slide, kalau kita nak lagi lama, dan kita boleh done. So dia akan play video tu daripada saat ke-20 hingga saat ke-30. Alright, so dah masuk jawapan di video di sini. Alright, so kita just type lah apa jawapan yang kita rasa sesuai dan sebagainya. Okay. Kita boleh masuk sebenarnya sampai 4 jawapan. Okay, kita selesai untuk YouTube link. Dan yang berikutnya, cara yang kedua untuk kita masukkan soalan, kita boleh cari daripada question bank yang ada. Right? So contohnya dalam kes ni, saya cari berkenaan dengan COVID-19 tadi. Mungkin memang dah ramai orang buat soalan berkenaan dengan COVID-19. So, kita nampak ada soalan, where did COVID-19 originate? So, apa yang saya boleh buat? Kalau saya berkenan dengan soalan ni, saya just add soalan tu. Dan kalau perasan dekat belakang tu ada perubahan, mungkin soalan yang satu je lah saya ambil dalam case ni. Kita just close. Soalan ni automatically masuk. Dah tanda dengan jawapan yang betul dan sebagainya. So, itu cara kedua untuk kita masukkan soalan. Dan cara ketiga yang boleh kita gunakan ialah kita import daripada spreadsheet. Yang penting sekarang ni ialah kita kena download template yang diberikan oleh Kahoot. So download template tu, dan bila kita download template tu, so bila kita download template, so kita akan lihat right, so ini template yang diberikan oleh Kahoot. Template yang diberikan. So apa yang perlu kita buat ialah kita masukkan soalan mengikut field yang telah diberikan oleh Kahoot. So sekarang ni kita dah ada template, dan apa yang perlu kita buat cuma masukkan soalan yang ada, yang kita dah set dan sebagainya. Right, so masukkan soalan. Saya katakanlah saya tanya dalam case sekarang ni, soalan saya nak tanya. So, kita mungkin boleh masuk soalan
jawapan dia mungkin kita kata ABC. Right? Just ubah dekat situ. ABC. Maksudnya saya tanya how many letters in alphabet. Right, so dia ada 5, 6, 7. Okay. So ini time limitation yang kita buat tadi sama. Kalau kita nak bagi 10 second. So choose the correct answer. So the correct answer will be 26 tadi pada nombor 2. Right, so nombor 2. Dan selepas daripada tu, kita save file ni dalam bentuk yang diberitahu tadi, dalam bentuk dalam format yang telah diberikan, iaitu .xlsx, right? So kita save as, stop, simpan, right? So saya simpan dekat desktop, saya save. Dan soalan yang saya buat tadi tu dalam okay, so saya just drag and drop. Maksimum jangan lebih daripada 1 meg. Okay, so kalau tu okay, should be no issue untuk kita add dalam soalan. So dah ada di sini. Okay. Okay, so far so good. Boleh ikut sekarang ni apa yang berlaku, yang tengah kita buat dan sebagainya. So let's say kalau ni dalam kes sekarang kita dah selesai untuk bagi semua jawapan, soalan dan sebagainya. So kita boleh buat, kita klik button done dan kita boleh terus test kita punya Kahoot. Right? So sama ada kita nak test ataupun kita nak share. So apa saya nak tunjuk satu-satu dulu. So apa yang ada dalam share, kita boleh share link ni dengan kalau kita ada username yang kita dah tahu, pengguna Kahoot yang sedia ada dan sebagainya. So kita just type dia punya username. So kalau katakanlah saya tak pasti siapa ada dan sebagainya, so, kita boleh tahu siapa dulu yang ada student kita dan sebagainya. So dan cara kedua kita boleh copy link. Dan copy link ni kalau katakanlah kita copy, kalau kita ada Google Classroom, so automatically kita boleh masukkan link ni dalam Google Classroom. Mungkin ada yang tak pernah guna lagi Google Classroom, tak apa. As long as mungkin you boleh masukkan dalam Eden. Because saya dah ada Google Classroom. So saya mungkin dalam kes ni saya just create yang ada dan sebagainya, masuk dalam ni. So automatically student nanti boleh lihat quiz 1 contohnya, saya namakan dia quiz 1. Right? Dan saya letak under quiz. Quiz dan share kat bawah ni dah ada. So kita post. Boleh view dalam Google Classroom. Right, so advantage lah untuk siapa yang ada menggunakan Google Classroom sebagai salah satu cara untuk dia buat ni. Right, so dah ada masuk quiz ni, quiz 1 tadi dalam kita punya ni yang kita buat tadi. So direct student boleh nampak dan student terus boleh access quiz yang kita buat. Okay, so then cara yang kedua yang mana kalau dalam kes ni kita nak test, kita nak preview lah. So kalau katakanlah kita dah rasa okey semua, dan macam mana kita nak cari balik Kahoot yang kita buat tadi tu. Okay, so dalam Kahoot, ini contoh soalan yang kita buat tadi. Kita dah buat berkenaan dengan COVID-19 awareness, so gambar je berbeza. Sama, tak ada masalah. So kita boleh edit, rename, share, duplicate ataupun delete. Dan okay, once kita dah ready untuk main, kita boleh lihat di sini. Alright, good thing pada Kahoot ialah kita boleh teach, maknanya dalam kes ni kita boleh live dengan student kita. So maknanya dalam kes ni, dalam kita buat live dengan student, dan student boleh terus jawab. Dan salah satu cara lagi yang ada dalam Kahoot, good thing is tentang Kahoot, dalam mana kita boleh buat, kita boleh assign. Bila student ni perlu selesaikan quiz ni, right, maknanya tempoh kita bagi sebelum 5 hari bulan, hari Ahad, sebelum jam 12.30 hari, pelajar ni boleh jawab soalan kita. Right? So sama ada kita nak ubah setting dekat sini, terpulang pada kita. Right? Dan player
50 orang sahaja. Dan kalau kita nak tambah lagi, kita kena upgrade limit. Right, so ini yang untuk kita contoh saya ambil dalam kes sekarang ni, kita nak create dan kalau kita dah create, nanti kita boleh buat assign benda tu pada pelajar kita. Right, so kita boleh copy link ni, again, kita boleh copy link ataupun kita boleh bagi kita boleh bagi challenge pin kepada pelajar kita. Kita boleh copy dua-dua ni. Again, kita boleh directly share kepada pelajar. Right? Right, so maknanya dalam kes ni kita ada beberapa cara kita buat share link atau kita menggunakan Microsoft Teams atau Remind. So terpulanglah pada cara yang mana yang kita rasa sesuai dan sebagainya. Kita boleh guna because of limitation dengan internet dan sebagainya, kita boleh copy masuk dalam WhatsApp group dengan pelajar dan sebagainya. Okay, okay, yang itu berkenaan dengan cara untuk kita play quiz yang kita dah hasilkan. Dan okay, itu sahaja kot yang saya rasa saya nak kongsi berkenaan dengan Kahoot dan Mentimeter pada hari ini. So, untuk kita cari report, kita klik pada report dan kita boleh download keputusan yang ada dan sebagainya. So, untuk delete, untuk save dekat Google Drive dan sebagainya, play again, so boleh. So, maknanya every time kita play game, soalan tu akan main soalan yang sama, maka akan masuk 2 kali di generate. Right? Dalam kes ni, kalau kita lihat, saya pernah buat beberapa quiz yang sama pada set masa atau berbeza dan sebagainya. Okay, so ada apa-apa soalan yang nak ditanya berkenaan dengan Kahoot dan juga Mentimeter? Ada contoh result tadi yang saya dah share tadi. Okay, so ini contoh yang ada, yang kita boleh lihat dan sebagainya. Respon, yang jawab. Right. Okay, correct answer. Okay, so boleh kita download daripada tu. Dan summary untuk setiap player pun boleh kita lihat. So in term of reporting, Kahoot is much more better daripada tu. Shuffle soalan, dia boleh shuffle soalan, boleh shuffle soalan, boleh shuffle jawapan. So kalau kita lihat dekat sini, masa kita nak setting. Alright, so Tish ni, alright. Okay, saya lupa nak beritahu lagi satu. Masa kita nak setting untuk mula buat quiz dengan pelajar kita, make sure kita ubah dulu setting yang ada di bawah ni. Yang tadi yang nampak gambar piramid yang berubah-ubah tu nak kena masuk kod dan sebagainya, yang ini. Two step join. So kalau rasa benda ni menyusahkan user kita, so just kita off. Dan yang ni kita boleh buat randomize question. Kita boleh randomize dia punya answer. So ada banyak lagi. Music pun lagi sekali kalau kita nak ubah di sini pun masih lagi boleh kita buat. Right? So itu yang ada dalam Kahoot. Menjawab soalan Dr. Berani. Edit timer. Okay, menjawab soalan Dr. Pronunciasi, limitation kepada 50 pelajar. Boleh, kita boleh run quiz ni beberapa kali. Mungkin dalam kes ni kita bagi kumpulan K1 hari tertentu. K2 ada hari tertentu dan sebagainya. So just because kita nak occupy lebih daripada 50 pelajar. Oh, yang itu setahu saya time to release question, maknanya kita nak tu, yang tu setahu saya tetap. Setakat saya tahu berdasarkan apa yang saya guna selama ni, kita macam tak boleh kontrol. Dan mungkin ada yang tahu dan sebagainya. So setakat yang saya tahu memang tak boleh. Dan kita ada 2 option, nak main seorang ataupun nak by team. Right, maknanya dalam kes ni kita share device 2-3 orang dan main menggunakan satu team. Dan maknanya dalam group lah, kita buat dalam bentuk kumpulan. Okay, so ada apa-apa soalan berkenaan dengan Kahoot dan juga Mentimeter? Alright, so minta maaf kita habis agak lambat hari ni, 11.30. Dan saya harap kita boleh gunalah
untuk bantu kita buat assessment dengan pelajar kita. Alright, so Dr. Muhammad ada apa-apa? Tak ada kan? Tak ada apa. Alright, Ada lagi soalan tak daripada partisipan? Okey, so terima kasih kepada semua. Kepada partisipan, jangan lupa isi borang kehadiran attendance tu yang telah pun dipostkan oleh Puan Hadila dalam chat room. Dan kepada Puan Aziza, thank you so much for your presentation. Dan kita jangan lupa untuk have a look on our takwim on online training. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.